nak menggambarkan senario yang berlaku akhir zaman. Orang bukan melihat kepada apa yang disampaikan, orang melihat kepada siapa yang menyampaikan. Sedangkan Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihat kepada siapa, apa yang diperkatakan, jangan lihat siapa yang memperkatakan. Imam Malik dah sebut lama. Tapi usaha kita macam tu kan. Tu saya cakap Ustaz, jangan usah tinggi 30-40 orang tu mula-mula. Saya di Perak ni mengajar secara aktif baru masuk tahun yang ketiga, 2010, 2011, 2012. Baru masuk tahun yang ke. Berapa lama Ustaz Kazim dah dapat level seperti ini, seperti yang akak tengok sekarang ni, masuk TV, masuk radio, masuk YouTube, kan? Pergi mana-mana ramai orang. Berapa lama yang dah dapat level tu? 20 tahun. Saya pun jumpa satu setiausaha masjid yang satu ketika dulu pernah jadi pemandu Ustaz Kazim di sekitar Perak. Saya berkemah kan. Dia sendiri menyaksikan. Dia kata saya sendiri tengok macam mana Ustaz Kazim ni pernah kena santau, pernah buat kena santau. Dan bila kena santau hilang tu, saya apa yang menghantar dia pergi buat. Itu cerita bila bang? 2001, 2002 lah, 10 tahun dulu punya cerita. Sekarang 2000. Jadi saya cakap musafir, jangan susah. Usaha kena banyak. Masa tu kuliah kita masuk Selain tak apa, tak ramai orang tengok pun tak apa. Kan? Mula-mula orang akan kenal lah. Tak apa, pelan-pelan lah. Kan? Sebab apa? Orang yang cepat naik, cepat jatuh. Orang yang mendaki perlahan-lahan, dia boleh duduk lama di atas. Kenapa? Kita bawa kan? Our time will come. Saya tahu betul. Wah, ada cerita lah tu. Boleh cakap Jepun ni Boleh cakap Jepun tak tahu. Ada kata, ada kata. Baik, itulah dia. Zalika dzikra lil zakirin. Itu adalah peringatan untuk orang yang beringat surah Quran satu. Baik, pusat sebelah. Hal ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Al-Muslim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, apa pendapat kamu? Disebut ara'aitum, apa pendapat kamu? Ya, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, apa pendapat kamu tentang orang yang mendustakan agama? Maka taklah beri satu pertanyaan kepada kita dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, apa pendapat kamu tentang orang yang mendustakan agama? Kan? Menjual agama untuk kepentingan yang sedikit, menjual agama untuk kepentingan dunia. Habis Ustaz sekarang semua sampul daripada tu, semua jual agama tu. Tak kena. Hujah tu tak kena. Sebab ulama dah dalam hadis Nabi sendiri menyebutkan harus bagi orang yang mengajar itu mengambil sabwati atas ilmu yang diturunkannya kepada masyarakat. Kalau guru Quran, boleh dia ambil sabwati daripada orang yang belajar Al-Quran. Bukan minta, orang beri. Sebab itu saya tak pernah kata minta. Orang tanya saya, Ustaz, berapa Ustaz minta kalau sekali ceramah? Saya tanya balik soalan kepada penganjur, berapa yang masjid tak bagi? Berapa yang masjid selalu bagi? Jadi bila dia beritahu sekali-sekali, saya dah ikut pada masjid tak? Saya dah pulang pada masjid. Jadi supaya tak datang. Sebab benda ni pengfitnah bagi orang kamu. Sebab dah ada orang penceramah-penceramah ni, bila dipanggil berceramah, tak ada 1000, saya tak datang. Tak ada 500, saya tak datang. Tak kena dah. Kan? Dia gunakan alasan, dia gunakan hujah. Kalau artis boleh letak harga, kenapa penceramah tak boleh letak harga? Ini beza. Artis dia menyampaikan hiburan, penceramah menyampaikan ilmu. Mana sama? Tak sama. Lain. Jadi kita pun kalau orang tanya, kita sebutlah terpulanglah, tapi saya ni datang
kereta isi minyak, bukan isi air. Saya je yang isi air dalam badan saya. Kereta saya tu isi minyak tu. Kalau jauh ada tol kan. Kan? Kalau menginap hotel kena bayar. Tak tahulah. Kalau penganjur boleh bayarkan hotel saya pun tak kisah. Sebab Aiman pun tak kisah. Atan lagi tak kisah. Atan tak kisah. Atan terima apa je. Jadi itu etika itu sebagai penjual. Dan jadi orang itu apa pendapat kamu? Lau ana nahran bi babi ahadikum, sekiranya ada sebatang sungai di hadapan rumah kamu, buka-buka pintu rumah nampak sungai ke depan. Buka-buka pintu rumah nampak sungai ke depan. Tu kita kampung kita dulu. Buka-buka pintu rumah nampak sungai. Sungai Perak. Ya, duduk di botek. Botek kiri, botek kanan. Buka pintu rumah nampak sungai. Sorok sungai. Kan? Boleh mandi, tapi jaga. Takut-takut ada buaya. Kemudian Nabi kata, yaqtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam. Pagi mandi, pukul 10 mandi. Balik tak sekolah mandi. Petang gerang mandi. Nak maghrib mandi. Ui, 5 kali mandi tu. Dalam sungai. Ya sungai depan mata. Itu tak kira lagi bawa kerbau masuk mandi dalam sungai. Tak kira orang dia. Baik. Tu tak kira lagi bawa kerbau naik rakit menyeberang sungai macam dalam iklan raya tu. Dekat Lenggong. Penggambaran yang agak tengok iklan Petronas tu. Bawa nyeberang kerbau tu. Itu di Lenggong. Di tepi Sungai Perak di Lenggong. Itu pada besar tu, bukan Lenggong tu, besar Sungai Perak. Belum lagi kalau awak sebelah kampung Gajah ke dekat Teluk Intan tu, itu bukan sungai lagi dah tu. Mula macam laut pula lah. Kan? Penyusah pula. Macam kalau akak pergi ke Kuala Terengganu. Akak pergi ke Kuala Terengganu pasar payah. Kan? Pasar payah beli kain songket, beli baju ya. Seberang tu, kalau akak tengok ada nampak macam pantai sebelah sana, ada rumah-rumah itu seberang takir tu. Ada buk penambang. Di sebelah takir naik buk penambang, turun ni. Dekat dengan jeti, dekat dengan pasar payah, dekat Syarah Bandar. Semua sebab takir tak susah hatilah kalau nak pergi jumpa adik penambang. Tak payah bawa kereta, tak payah bawa motor. Dekat dia kan. Tu cerita. Jadi 5 kali mandi dalam sungai sehari semalam. Kata Nabi, hal yabqa min darani syai'. Ada tak lagi pada tubuh badan dia daki-daki kekotoran? Kan? 5 kali mandi kah? Tapi kalau perempuan saya tak payah dah 5 kali mandi. Perempuan memang dia jaga pun daripada bab-bab dia. Oh. Kan? Oi, kalau boleh berendam tu. Kalau boleh berendam, kalau boleh. Kan punya nikmat dia mandi kan? Ya Allah. Dapat pula air dalam tongkang besar pula bila mandi sejuk tu. Sebenarnya air perigi tu sejuk bukan sebab air tu sejuk pada asalnya, sebab dia tertepuk. Dia dalam tanah. Sama, bukan dia tertepuk. Kalau kita beli tongkang besar, kita isi air. Tongkang atau tongkang yang plastik tu, kita beli, kita isi air penuh. Besok pagi kita mandi pakai air tongkang. Sejuk macam tu lah. Bukan sebab dia dalam tanah ke apa, dia tertepuk. Air tertepuk tu. Itu yang dia sejuk. Macam tangki, sebab air kita buka sejuk kan. Sebab dia tertepuk dalam tangki. Cuba kita ambil air yang direct daripada tangki, daripada pipe. Tak sejuk. Air kita ni, air wuduk kita ni. Kenapa bila kita ambil kita rasa macam dingin kan? Sebab dia tertepuk dalam tangki. Cerita. Baik. Nabi kata, bila 5 kali kita mandi sehari semalam tu, ada tak lagi kekotoran pada badan kita? Maka kata Ausafi syai'un. Qalat apa? Qalu la yabqa min ar-ri awsafi syai'un. Kata para sahabat, bersih. Tak ada apa jenis daki tak ada. Anak daki tak ada. Lagi pun pakai sabun.
Kan, pakai pula shower cream pula. Oh, ya Allah. Itu yang teringat kenangan lama. Kan, kenangan lama tu dah kenangan bersebelum kahwin pula kan. Wah, kita bersabun dengan suami kita sabun dengan kita. Macam ni. Cuba tu. Papa berilah, tak ni macam lah. Okay. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika salawatul khams, begitulah perumpamaan bagi sembahyang 5 waktu. Yaqullah bihinnal khataya, Allah akan menghapuskan dengan sembahyang 5 waktu ini dosa-dosa kecil. As-saghair, ya, pengarang kitab ini menterjemahkan as-saghair. Al-khataya itu as-saghair min adz-dzunub, dosa-dosa kecil saja. Dosa besar macam mana nak ubat dia? Taubatan nasuh. Dosa kecil boleh hapus dengan solat. Dosa besar taubat. Kata walillah ni taubat lahu. Taubat lahu, taubat lahu. Taubat lahu aku. Kan maknanya tak kau buat dah, itu memang pempom dia. Itu taubat nasuh. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau seorang isteri itu curang kepada suami dia, suami curang kepada isteri banyak. Tapi curang pun kahwin di isteri kahwin dia bukan berzina. Dia dah berkawan, dah bersita kan. Nak mohon mahkamah kata tak mohon nak kena kahwin dengan perempuan ni sebab dah cinta sangat tak. Memang dah kemaru. Kahwin ni haknya tak boleh kahwin. Tak. Ni isteri curang kepada suami. Banyak ni sekarang ni tak. Tahu tak banyak isteri yang curang kepada suami sekarang. Banyak kita dapat maklumat aduan. Dia curang kepada suami. Lelaki itu pula satu kerja dengan dia. Selalu makan sama, selalu sarapan sama, selalu makan tengah hari sama. Akhirnya menimbulkan bibit-bibit cinta. Ustaz, kalaulah isteri ini curang suami dia sampai terlanjur, perlu ke isteri beritahu pada suami? Perlu ke isteri mengaku pada suami? Di situ ada dua jawapan. Di situ ada dua jawapan. Kalau kita rasa dengan pengakuan kita itu, yang jujur itu, suami boleh menerima dengan baik, boleh memaafkan kesalahan kita, tak apa, tak nak cerita. Tapi kalau kita rasa suami kita itu ada ego dia akan sabarlah sebab lelaki lain berzina dengan isteri dia. Lelaki lain itu berzina dengan isteri dia. Terlanjur. Bawa pergi ke Genting Island. Ada outstation sama-sama. Menyimpang. Pergi ke Genting Island. Kat sini Genting Island kan tempat yang paling sejuk dalam Malaysia. Wah, jadi Genting Island lah. Saya selama kahwin dengan suami saya tak pernah berasa macam awak. Saya rasa dengan awak. Astaghfirullah. Memanglah benda haram. Benda haram syaitan masuk. Memang.